Hakim Muhammad Anizal, nombor matrik 052212. Jadi saya akan memulakan pembentangan dengan menerangkan takrif at-tauriyah. Tauriyah dari segi bahasa ialah menyutupi sesuatu dan menzahirkan yang lain. Daripada sudut pandangan ahli balaghah pula, ialah satu perkataan yang mempunyai dua makna, iaitu makna yang tersurat dan juga makna yang tersirat, di mana makna yang tersurat ini tidak dikehendaki maksudnya, manakala makna yang tersirat itulah yang dikehendaki maksudnya. Gaya bahasa at-tauriyah boleh didapati contohnya seperti dalam puisi Sirajuddin yang bermaksud, aku amat malu, buku catatanku hitam pekat, sementara buku catatan orang baik bersinar terang. Ku berhenti mencela orang yang mengutukku. Beginikah keadaan karya penulis. Puisi Sirajuddin menyusun kata nama Al-Waraq, menunjukkan makna yang dekat ataupun makna yang tersurat, iaitu penyalin buku, berdasarkan kata penunjuknya As-Sahaif. Tetapi makna yang dikehendaki ialah makna yang tersirat, dengan maksud penulis puisi itu sendiri yang digelar sebagai Al-Waraq. Seterusnya, makna yang dekat ialah beginikah keadaan karya penulis. Sedangkan maksud tersirat yang dikehendaki ialah adakah sekadar ini sahaja karya Al-Waraq. Jenis tauriyah ini dinamakan sebagai tauriyah murasyahah kerana ia menjelaskan perkara yang bersesuaian dengan makna yang dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aisyah binti Amir Hamzah, nombor matrik 052272. Saya akan membentangkan pembentangan yang seterusnya, iaitu tauriyah murasyahah. Tauriyah murasyahah dari segi makna iaitu al-makna al-kharib allati zukiru ma'aha ma yulaimu, yang maksudnya tauriyah yang menjelaskan perkara yang bersesuaian dengan makna yang dekat. Al-misal, contoh tauriyah murasyahah seperti contoh sebelum ini dan contoh yang seterusnya, yang adalah seperti berikut. Aqulu wa qad shannu ila al-harbi kharatan da'uni fa inni aqulu al-aishi bil jubni. Maksudnya di sini, aku berkata, sesungguhnya mereka menyerang hendak sebagai membalas dendam, biarkan daku. Sesungguhnya aku makan roti dengan mentega. Apa yang dimaksudkan di sini aku makan roti dengan mentega ialah sesungguhnya aku amat penakut mengharungi kehidupan dalam peperangan. Dalam puisi Ibnu Nubatah, mengukir kata nama Al-Jubni menunjukkan makna dekat tersurat, yaitu mentega, dengan kata penunjuknya kata nama Ukila. Namun makna yang dikehendaki di sini ialah makna yang jauh, yaitu tersirat, dengan maksud penakut. Makna dekat ialah aku makan roti dengan mentega, sementara makna jauh, makna yang tersirat yang dikehendaki di sini, aku amat penakut mengharungi kehidupan dalam peperangan. Jenis tauriyah ini dinamakan tauriyah murasyahah kerana ia menjelaskan perkara yang bersesuaian dengan makna yang dekat. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Nisa binti Kasdi, nombor matrik 052240. Baiklah, saya akan sambung pembentangan sebelum ini dengan salah satu contoh tauriyah, yaitu tauriyah mujarradah. Baiklah, tauriyah mujarradah hiya allati lam yudhkar ma'aha ma yulaim al-ma'na al-qarib sawa'un adkar ma yulaim al-ma'na al-ba'id am lam yudhkar. Di mana maksudnya at-tauriyah mujarradah ni menjelaskan perkara yang bersesuaian dengan makna yang dekat, sama ada menjelaskan perkara yang bersesuaian dengan makna yang jauh ataupun tidak. Maksudnya di sini, tauriyah ni adalah merupakan satu kalimah ataupun jumlah yang memberikan dua makna, iaitu tersurat ataupun tersirat, makna yang dekat ataupun yang jauh. Sebagai contoh, dalam satu puisi
Ibnu Nubatah, maksud beliau, siapa penyebar seluruh bangsa Arab tentang kehebatan puisiku, sehebat Ibnu Abbad dan Ibnu Zaidun. Mereka tergamam dengan keindahan kata, ibarat menerima pakaian cantik, semahal-mahal hadiah daripada insan terbaik. Apabila kau lihat keindahan permulaan puisi dan rima akhir, mata engkau akan terpegun seperti melihat lautan dan ikan paus. Baiklah, dalam puisi Ibnu Nubatah ni beliau menyatakan satu kalimah iaitu al-bahru, menunjukkan makna yang dekat iaitu apa yang kita faham, lautan. Namun, makna yang sebenarnya dikehendaki untuk kita faham oleh Ibnu Nubatah adalah maksudnya yang tersirat adalah pola rima puisi, di mana ayat baris pantun itu sebenarnya yang kita faham, sesungguhnya kedua matamu melihat lautan dan ikan paus. Dan sementara makna yang Ibnu Nubatah cuba untuk sampaikan adalah sesungguhnya kedua matamu pasti akan melihat ke susunan indah irama puisi dan juga susunan huruf. Kemudian satu lagi contoh dalam ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dalam surah Thaha ayat yang kelima. Di sini perkataan kalimah istawa membawa dua makna, tersirat dan juga tersurat. Di mana yang pertama, tersurat, apa yang kita faham di situ adalah istawa bermaksud bersemayam. Namun makna yang tersirat yang cuba untuk disampaikan dalam ayat Al-Quran ini adalah bersemayam, istawa bermaksud menguasai. Seterusnya itu sahaja daripada saya, sambung kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatul Huda binti Muhammad, Metrik 052215. InsyaAllah hari ini saya akan menyambung pembentangan daripada kawan saya, Karunisa, untuk menerangkan contoh bagi balaghah, iaitu bagi tauriyah mujarradah. Di dalam sebuah syair, penyair ada mengukir kata nama nun untuk menunjukkan makna yang dekat, iaitu makna yang tersurat, iaitu ikan paus. Sebagaimana maksud yang ada dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Namun dalam syair ini, maksud yang dikehendaki adalah maksud yang tersirat, iaitu huruf nun. Seterusnya, untuk makna yang dekat ialah contoh yang lain ialah sesungguhnya bitakikul talainaini taral, seperti yang contoh dalam slide tu kan, bermaksud sesungguhnya kedua mata melihat lautan dan ikan paus. Di situ dia menggunakan terma ikan paus. Namun bagi isi yang tersirat, ia memberi maksud huruf nun pada tempat ikan paus tersebut. Okey, sekian saja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan sambung pembentangan daripada grup saya yang bertajuk Tauriyah. So tauriyah ni dia ada dua makna. Kita boleh tahu dari segi lughah dengan dari segi balaghah. So dari segi lughah ni yang maksud tarati iaitu syai'un akhar, yang bermaksud menutupi sesuatu dan menzahirkan yang lain. Dari segi balaghah pula, lafaz mufrad lahu mu'nayan qarib, zahir ghairu murad wa ba'id, khafiyun huwa al-murad, yang bermaksud perkataan yang mempunyai dua makna. Satu-satunya yang tersurat namun tidak dikehendaki, dan
Satu lagi makna yang tersirat yang maksudnya dikehendaki. Lepas tu tauriah ni dia ada dua, tauriah murasyahah dengan tauriah mujarradah. Tauriah murasyahah ni dia adalah allati zukiru ma'aha ma yulaim al-makna qarib. Yang maksud dia ni menjelaskan perkara yang bersesuaian dengan makna yang dekat. Lepas tu tauriah mujarradah ni adalah allati lam yuzkar ma'aha ma yulaim al-makna. Al-qarib sawa'un azkar ma yulaim al-makna ba'id am lam yuzkar. Yang maksud tidak menjelaskan perkara yang bersesuaian dengan makna yang dekat sama ada menjelaskan perkara yang bersesuaian dengan makna yang jauh ataupun tidak. So kullu tauriah tatlab dalalah tushiru ilal makna al-mansyud, iaitu setiap tauriah ni dia memerlukan kepada suatu petunjuk yang merujuk kepada makna yang dikehendaki. Sekian, terima kasih.